Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklimah harap semua murid dalam keadaan sihat dan selamatlah berada di rumah masing-masing. Okay, insyaAllah hari ini Maklimah akan masuk pada tajuk baru iaitu Unit 6. Unit 6 buku teks Bahasa Melayu, Unit 6 pada muka surat 33 dan 34. Okey, pada unit 6 ni yang bertajuk minda positif badan aktif. Okey, Maklimah harap sebelum kita mulakan kelas, murid-murid semua sudah bersedia dengan dengan pensel, buku dan sebagainya dah, peralatan yang cukup lah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa, kita perlu baca doa. Okey. Murid-murid tanda tangan dan ikut baca doa bersama dengan Maklimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah untuk hari ini kita akan tekankan berkenaan dengan kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran membaca dan menulis. Okey, objektif kita pada hari ini supaya murid-murid semua dapat membaca dan menjawab soalan. Okey, insya-Allah hari ini kita akan membaca dan menulis sama-sama. Okey, sebelum tu Maklimah nak pastikan semua murid buka buku teks muka surat 33. Okey, hari ini kita akan baca teks pada muka surat 33. Jadi, pastikan semua murid ada buku teks dan buka muka surat 33. Okey, teks kita hari ini yang bertajuk Yakin Boleh. Yakin Boleh. Okey, mari kita baca bersama-sama. Murid-murid tahun 3 SK Gemilang telah mengikuti ceramah motivasi yang bertajuk Yakin Boleh. Ceramah tersebut telah disampaikan oleh kaunselor Encik Firdaus bin Abdullah. Hanif telah membuat catatan dan menghantar email kepada Kiran. Menurut Encik Firdaus, setiap murid perlu mengamalkan percakapan positif kepada diri sendiri. Kata-kata seperti saya pasti, saya boleh, saya bijak, saya juara, saya disayangi, saya kuat adalah antara kata positif yang dapat meningkatkan keyakinan diri. Setiap murid perlu mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Mereka dapat menilai diri dengan positifnya dan yakinnya akan kebolehan diri sendiri. Murid-murid yang sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial pasti akan berjaya dalam kehidupan. Okey, di sini Maklimah ulaslah sikit Maklimah bagi tahu sikit berkenaan dengan minda positif badan aktif. Tajuk pada unit kita, unit kita pada hari ini iaitu unit yang ke-6, minda positif badan aktif kan. Okey, maksud sini dalam teks yang diceritakan dalam ni, dia cerita berkenaan dengan kata-kata positif. Bila kita contohlah kita duduk di sekolah, kita rasa kita terpinggir. Kita rasa saya ni tak boleh baca lagi, kawan saya dah boleh baca dah. Tapi tu adalah fikiran negatif. Jadi awak kena pasakkan dalam minda awak,
kena royak ke diri awak sendiri. Saya boleh baca. Saya akan boleh baca. Saya boleh. Saya yakin. Saya boleh. Saya pandai. Tu adalah satu pemikiran positif yang akan menyihatkan kesihatan mental kita. Fizikal dan mental kita ni akan sihat kalau minda kita ni sentiasa positif. Kalau kita sentiasa negatif, dia akan jadi keburukan ke atas diri kita. Kita selalu kita bersangka buruk dengan orang. Tu menyebabkan diri kita ni akan jadi negatif. Akan jadi kesihatan kita pun tak baik lah bila kita berfikiran negatif. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ni. Ni adalah kemahiran untuk awak menulis pemahaman, soalan pemahaman. Okey, sebelum kita nak tulis dalam soalan pemahaman ni, sebelum kita nak tulis jawapan pada soalan, sebelum kita nak tulis jawapan pada soalan, kita mesti tahu apa yang dibincangkan dalam soalan tersebut. Okey, jadi nak tahu apa yang dibincangkan dalam soalan ni, kita kena baca teks. Okey. Teks yang kedua ialah berkenaan dengan elakkan kuman. Okey, kita baca bersama-sama. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Okey, cuba awak tengok situ. Okey, kalau awak tengok situ ada siapa? Ada Hanif. Okey, ada Hanif dan datuknya. Okey, Hanif dan datuknya pergi ke Hospital Melaka. Lepas tu Hanif pula melihat maklumat tentang kuman. Okey, ni maklumat tentang kuman yang ditampal pada dinding. Okey, ni adalah maklumat tentang kuman. Okey, kita tengok, kita baca bersama-sama maklumat tentang kuman yang dibaca oleh Hanif. Okey, cara mengelakkan kuman tersebar ada 4 perkara. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama, melalui makanan. Cara mengelakkan kuman tersebar. Okey, cara yang pertama melalui makanan. Yang pertamanya ialah melalui makanan. Makanan tersebut mestilah masak makanan dengan sempurna. Maknanya makanan yang dimasak tu perlu masak sepenuhnya lah. Kalau tak masak, dia mungkin akan ada kuman dekat makanan kita tu. Okey, yang kedua, elakkan makanan tercemar. Okey, elakkan makanan tercemar supaya makanan kita ni nak elak daripada tercemar, kita kena tutup ataupun tudung dengan saji. Yang ketiga, basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Okey, ni sebenarnya tak kira lah sayur ke, buah ke, ikan ke, ayam ke, mestilah dibasuh dengan sempurna untuk mengelakkan kuman. Okey, sebab kita tak tahu dekat sayur tu ada gapo, dekat buah tu ada gapo. Kat sayur tu mungkin di celah-celah daun sayur tu mungkin terselitnya ada ulat ke gapo, kita tak tahu. Jadi mesti dibasuh dengan sempurna. Okey, yang kedua, nak elakkan kuman daripada tersebar melalui pernafasan, yang kedua ialah tutup mulut semasa bersin dan batuk. Okey, tutup mulut semasa bersin dan batuk. Lepas tu, pastikan jarak yang sesuai semasa bercakap dengan pendengar. Okey, yang ini adalah, yang ini sesuai untuk keadaan kita sekarang. Ada SOP ke? Jadi, sesuailah dengan keadaan kita. Jarak mesti 1 meter. Tambah-tambah lagi dengan keadaan sekarang, virus COVID ni dia cepat merebak. Jadi, pastikan semua jaga kebersihan. Okey, yang ketiga melalui makanan, minuman. Okey, melalui minuman yang mestilah minum air yang terawat. Minum air yang terawat supaya kesihatan kita ni baik. Okey, elakkan air tercemar. Basuh gelas dengan sempurnanya. Okey, maksudnya basuh tu guna sabun lah. Supaya bersih semua penggunaan bukan kata gelas sajalah. Ni sebab point dia minuman ke. Maksudnya peralatan yang kita guna tu mestilah bersih semuanya.
Okey, yang keempat, melalui sentuhan. Sentuhan iaitu sentiasa mencuci tangan sebelum makan. Cuci tangan dengan cara yang betul. Okey. Learning sama juga dengan saat ni maklimah royak ni. Sebab kita dalam musim pandemik COVID ni, kena jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan. Sentiasa cuci tangan. Nak ambil makan ni, terus basuh tangan. Okey, cuci tangan dengan cara yang betul. Okey, 7 langkah. Okey, awak pernah belajar 7 langkah basuh tangan dengan betul. Okey, pastikan kita buat dengan sebaiknya. Okey, yang kelima, okey, untuk elakkan kuman daripada tersebar ni juga melalui gigitan, iaitu elakkan gigitan serangga. Elakkan daripada tubuh badan kita ni tergigit oleh serangga. Lepas tu, gigitan binatang liar. Okey, seterusnya segera dapatkan rawatan jika digigit oleh serangga ataupun binatang liar. Okey, yang seterusnya kita tengok pada soalan. Okey, soalan kita yang pertama ialah dia tanya, siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Okey, Hanif dan datuknya. Okey, biasanya soalan pertama dia ada dekat teks yang pertama. Okey, teks pada bahagian atas lah. Okey, kita baca yang pertama. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Okey, jadi soalan dia siapakah? Okey, soalan dia siapakah? Maka kalau tengok sini, siapa yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Okey, iaitu ni rakan datuknya. Okey, maknanya macam mana nak jawab? Okey, cara jawabnya awak perlu tulis. Okey, yang pertama ni dah. Okey, awak perlu ambil yang ni. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya. Okey, kita jawab dah. Hanif. Okey. Hanif, maaflah tak comel deh. Hanif. Okey. Hanif dan datuknya dekat soalan ni awak kena tulis gini lah dah. Dekat jawapan awak kena salin balik Hanif dan datuknya ni. Hanif dan datuknya menziarahi, awak tulis balik menziarahi, maaf dah maklimah payah nak tulis ni. Menziarahi, awak salin lah. Menziarahi, okey ni awak ni salin sini. Menziarahi rakan datuknya. Okey, sampai situ je. Okey. Jadi pastikan awak salin dengan baik, dengan penuh lah. Okey, kira lengkap lah jawapan tu. Siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Okey, awak pun jawab. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya. Okey, gitu dah cara untuk jawab soalan pemahaman. Okey, kita tengok pula pada muka surah yang seterusnya. Okey. Hak tadi tu maklimah nak suruh awak tulis dalam buku tulis bahasa Melayu. Pastikan awak salin 5 soalan ni, 5 soalan daripada buku teks muka surat 35, salin dalam buku tulis dan tulis jawapan dekat ruangan ni. Okey, awak salin semua ni dalam buku tulis. Okey, maklimah harap murid-murid semua faham apa yang maklimah sampaikan dan faham apa yang kerja sekolah untuk hari ini. Dan siapa siap boleh hantar ke maklimah melalui Telegram dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.